Okay, Assalamualaikum, bersama saya WK. Okay, kali ini saya nak terangkan berkenaan dengan tajuk untuk tugasan umum pada minggu yang keempat. Itu bermula 24 bulan hingga 30 Mei. Jadi ini adalah tajuk di mana setiap intern untuk presentation seperti biasalah di Instagram, live IG. Jadi saya harap tajuk ni anda semua dapat catat, dapat catat dan ingat balik tajuk ini, dan saya akan buat tajuk ini pada minggu berikutnya. Pada minggu ni saya agak terlambat sebab ada urusan yang tak dapat dielakkan. Jadi untuk tajuk saya akan bagikan setiap individu dan saya akan bagikan by group. Itu group A1, group property dan juga engineering, dan juga group A2 pengurusan kewangan, dan juga group A3 pengurusan perniagaan. Jadi setiap orang kena ambil take note mengikut tajuk masing-masing. Jadi yang pertama adalah Anis. Anis Sabrina. Tajuk anda pada minggu keempat pada bulan Mei ialah berkenaan dengan tajuk mengenai detail proses submission plan arkitek bina rumah. Detail proses submission maknanya anda bermula, anda explain balik, sama ada anda cari kat internet dan Google sebagainya, anda akan jumpa mengenai penerangan step by step untuk submission plan arkitek, ataupun anda boleh refer kepada ahli syarikat, sama ada Cik Afifah ataupun Cik Syairah mengenai submission plan arkitek bina rumah ni. Sebab kita ada step-step kita daripada awal perbincangan dengan klien, lepas tu proses submission, proses lukis plan, lepas tu proses submission, lepas tu dah siap kita submit dia pinjaman. Jadi sampai situ je lah. Jadi awak terangkan mengenai proses, proses submission untuk plan arkitek bina rumah. Ini tajuk awak untuk live IG. Seterusnya Nur Hidayah. Nur Hidayah, untuk tajuk awak adalah berkenaan dengan jenis-jenis tanah pertanian. Jenis-jenis tanah pertanian dan kesesuaian bina rumah. Maknanya anda boleh explain lah bahawasanya tanah pertanian ni banyak jenis dia. Contoh tanah sawit, tanah padi, tanah padi, tanah kebun, sama ada kebun buah ataupun kebun getah dan sebagainya. Jadi awak explain balik dari kesesuaian bina rumah tu. Kebiasaannya jika tanah padi ni memang kita tahulah dia kena tambun dulu. Tapi kalau mengikut tanah lain mungkin kita anggapkan sebagai clear saja, kita dah boleh bina rumah. Jadi awak terangkan balik berapa jenis tanah pertanian dan kesesuaian untuk bina rumah. Untuk Nur Hidayah. Seterusnya Natasai. Natasai, tajuk awak adalah berkenaan dengan langkah-langkah untuk mencegah anak anai dalam pembinaan rumah. Seperti mana tahu, sebelum kita untuk mencegah anak anai tu, contohlah kalau rumah tu dibina di kawasan yang tanah tu tanah merah, semestinya banyak anak anai kan. Jadi apa kebiasaannya step yang dibuat untuk pembinaan rumah untuk mencegah anak anai? Kebanyakannya sebelum kita buat beam tapak tu, kita bubuh tanah dan juga pasiran tu, kita akan bubuh kata ubat anak-anak. Jadi awak explainkan detail mengenai itulah step-step dekat situ, ataupun cara-cara lain yang boleh diambil untuk mencegah anak-anak. Kebiasaannya jika kawasan itu kawasan yang tanah merah tapi dia guna kuda kayu, itu pun menyebabkan risiko untuk anak-anak datang. Jadi awak terangkan mengenai cegah anak-anak untuk pembinaan rumah. Seterusnya Rocket. Rocket, tajuk awak adalah tips yang perlu tahu untuk nak tambung rumah, tambung tanah. Tips ataupun cara-cara lah yang kita perlu tahu jika kita nak tambung tanah dalam pembinaan rumah. Maksudnya jika ada klien nak bina rumah, semestinya tanah dia rendah kan, dia kena tambung tanah dulu. Jadi apa tip-tip yang perlu tahu sebelum kita nak tambung tanah tu di tanah lot tu. Yang ni Rocket kena explain lah. Explain detail lah macam mana kita nak kenal pasti keluasan, kita nak tahu ketinggian mana kita nak. Yang tu Rocket detailkan lah. Kalau anda Google pun memang anda akan dapat lah dia punya tips ni. Seterusnya Hazikah. Untuk Hazikah,
tajuk anda adalah berkenaan dengan 5 langkah nak uruskan pekerja di binaan tapak. 5 langkah, maknanya langkah ni banyak dia nak uruskan pekerja di tapak binaan. Tapi 5 langkah untuk uruskan pekerja di tapak binaan, maknanya 5 langkah yang efisien. Maksudnya dari segi buat jadual, ataupun dari segi dia kena update dari segi kerja, kena ambil gambar dan sebagainya. Jadi langkah-langkah inilah yang mana Hazikah kena explain, mengikut boleh rujuk kepada department project, di mana kita dah ada langkah yang dah sudah diambil, ataupun nak Google pun tak ada masalah. Memang ada. Jadi seterusnya Ikram. Ikram, tajuk awak adalah langkah-langkah awal sebelum membeli rumah dalam pembinaan dengan pemaju. Langkah-langkah awal yang perlu klien tahu, di mana sebelum dia membeli rumah itu dengan developer. Itu rumah dari kategori jenis pembinaan. Maksudnya pembinaan ni rumah yang dikatakan tidak ada wujud lagi, tetapi dia dah ada display ataupun showroom. Dia tapak tak buat lagi. Mungkin dia akan siap pada 2 tahun lagi, 3 tahun. Jadi langkah-langkah awal yang mana klien itu dia perlu tahu. Maksudnya dia buat research mengenai company. Ni antara contoh lah, dia research mengenai company, ataupun dia study dulu dari segi deposit, dari segi kelebihan dan sebagainya. Ataupun dia pergi seminar hartanah dulu untuk dia tahu lebih detail mengenai rumah yang ingin dia beli macam mana. Jadi benda itulah Ikram explain lah. Seterusnya itu untuk kumpulan A1. Jadi anda take note lah untuk minggu ni, untuk presentation. Untuk A2, pengurusan kewangan. A2, tajuk yang pertama adalah Anis Syahira. Anis Syahira, tajuk anda adalah berkenaan dengan apa itu MRTA dan MLTA. Jadi berkaitan dengan insurans. Dia ada 4 item di dalam pinjaman perumahan ni, berkaitan dengan insurans. Jadi anda boleh ni baliklah, anda boleh anda boleh Google dan anda explain mengenai detail MRTA dan MLTA. Alright. Itu tajuk untuk Anis Syahira, apa itu MRTA dan MLTA, dan anda detailkan. Seterusnya Aiman. Aiman, tajuk anda lah berkenaan dengan apa itu MRTT dan MLTT. Yang tadi MRTA, yang ni MRTT. Jadi apa dia punya term dia. Dia ada yang Islamik dan juga konvensional lah. Jadi anda explain balik apa itu detail. Anda boleh Google, anda akan dapat jumpa detail dia lah. Seterusnya Jihan. Jihan. Untuk Jihan, tajuk anda kali ini adalah anda akan live Instagram mengenai 5 tips menabung untuk membeli ataupun membina rumah. 5 tips macam mana kita nak menabung ataupun nak kumpul duit lah untuk membina rumah ataupun membeli rumah. Sama ada dia jadi ejen hak tanah di Avino Properties ke, kumpul komisen dan bina rumah, ataupun ada tip-tip kewangan yang lain dan Jihan boleh share supaya kita boleh beritahu pada orang mengenai kelebihan untuk menabung. Sebab sekarang ni menabung ni sangat penting lah. Terutamanya mereka yang ingin membeli rumah. Seterusnya Azurin. Azurin, tajuk anda ialah 5 tip kewangan untuk menguruskan dan menyelesaikan hutang. Kita tahulah hutang ni banyak jenis. Sama ada hutang dengan member ke, hutang dengan bank ke, sama ada personal loan, loan car, loan kereta, loan rumah. Jadi macam mana kita nak menguruskan dan juga kita nak merancang untuk menyelesaikan hutang tu. Jadi kalau tips ni Azurin boleh Google lah. Sebenarnya banyak tips-tips, ataupun mungkin awak dah pernah belajar dulu syllabus. Jadi awak boleh terangkan balik kita punya penerangan ini ataupun tips ini. Itu tajuk untuk Azurin. Seterusnya tajuk untuk Atikah. Tajuk untuk Atikah ialah apa itu refinance. Apa itu refinance pinjaman perumahan. Apa itu refinance pinjaman perumahan dan info mengenai dia. Maksudnya apa itu refinance? Biasanya mungkin anda sebagai dalam bidang hartanah kita pernah dengar refinance. Macam mana rumah tu kita dah beli, kita nak refinance balik. Kita restructure balik kita punya pinjaman. Jadi benda ini Atikah boleh Google dan juga explain lah ketika live di Instagram. Seterusnya Alisa. Alisa, tajuk anda ialah 5 faktor kenapa penilaian rumah sentiasa meningkat. 5 faktor kenapa penilaian rumah semakin meningkat. Maknanya nilai rumah itu sentiasa meningkat. Kenapa? 5 sebab ataupun 5 faktor. Jadi Alisa boleh explain lah mengenai kawasan tu sentiasa ada kemajuan ataupun maju. Dulu tak ada orang, sekarang dah ada orang.
ataupun faktor lain yang menyebabkan pelaburan atau infrastruktur tu akan wujud hospital, akan wujud kereta api. Kalau contoh di KL kita ada MRT dan sebagainya. Jadi ataupun tanah itu mungkin orang kata tanah yang mungkin orang kata strategi dari segi lokasi dekat dengan sungai ataupun dekat dengan pelabuhan yang menyebabkan orang kata peningkatan dari segi kadar ekonomi. Yang tu Alisa boleh Google, anda akan jumpalah. Okey, itu tajuk untuk Alisa. Okey, seterusnya Group A3. A3 adalah pengurusan perniagaan. Okey. Dan tajuk untuk anda ialah Nur Syura. Nur Syura. Pertama ialah Nur Syura. Nur Syura. Tajuk anda ialah 5 cara ataupun strategi marketing. 5 cara ataupun strategi berkesan untuk marketing di Instagram. Maksudnya 5 cara kita nak marketing di Instagram, 5 cara yang berkesan. Sama ada kita nak buat live, ni contohlah. Sama ada kita nak buat kontes, sama ada kita nak buat giveaway. Ni contohlah yang kita boleh guna dekat Instagram. Ataupun reel, kita buat video viral ke. Ni Nur Syura boleh detailkan lah. Boleh Google pun mungkin anda akan jumpa lah. Okey. Ataupun anda dah pernah guna, anda boleh explain balik cara ni, berkesan. Yang kedua, Haikal. Haikal, tajuk anda ialah 5 cara ataupun strategi berkesan untuk marketing di TikTok. TikTok, video TikTok. Seperti mana yang banyaklah TikTok ni. Seperti mana kalau Haikal perasan mungkin 5 cara ni. Contoh kita tulis tajuk besar, video kita tulis tajuk besar, kita nak tarik orang tengok video kita. Ataupun Haikal boleh bagi cadangan, mungkinlah boleh bagi cadangan. Kita boleh orang kata boleh kita guna kita guna efek yang lain menyebabkan kita rasa video tu lebih menarik untuk tarik orang tengok. Jadi 5 step ataupun strategi macam mana Haikal rasa kita boleh guna dekat TikTok. Jadi ayat ni Haikal boleh fikirlah macam mana. Kalau Google pun mungkin anda akan jumpalah. Seterusnya AB. 5 cara ataupun strategi yang kita boleh guna berkesan untuk marketing di YouTube. Di YouTube. Macam mana kita nak tarik orang tengok YouTube? Sama ada kita buat video orang kata viral ke, ataupun video yang orang kata konten ataupun menyelesaikan masalah ke, tips ke. Ni AB boleh detailkan lah mengenai marketing di YouTube. Kebiasaannya awak suka tengok YouTube kan. Awak tengok video tu sebab apa? Sama ada upload movie ke. Ni awak kena 5 cara strategi. Contoh kita nak tarik orang ke akaun kita, kita upload orang kata sepatu reunion ke, contoh video sepatu reunion ke, jadi ramai orang datang. Lepas tu last sekali video tu kita edit, kita iklan produk kita. Ni contoh kita nak tarik orang kata pemasaran ataupun orang tarik ke akaun YouTube. Jadi ini AB detailkan lah 5 cara dan strategi macam mana kita nak buat yang berkesan untuk di YouTube. Dan sama ada anda boleh Google pun mungkin anda akan jumpa lah. Seterusnya Alia. Untuk Alia, Alia senaraikan 5 kelebihan. 5 kelebihan jap. Untuk Alia, senaraikan 5 kelebihan. Bukan 5 kelebihan. Untuk Alia, senaraikan 5 cara untuk mengawal emosi. 5 cara untuk mengawal emosi ketika berhadapan dengan customer. 5 cara untuk mengawal emosi. 5 cara nak mengawal emosi. Maknanya cara nak mengawal emosi tu apabila berhadapan customer. Mungkin kita tahulah kebanyakan usahawan ataupun businessman dia berhadapan dengan pelbagai ragam. Kita tahu manusia ni pelbagai ragam. Jadi Alia bagi tahu 5 cara kita nak kawal. Maknanya Alia senaraikan dulu faktor-faktor emosi. Maksudnya faktor-faktor yang menyebabkan kita seorang berniaga ni kita nak marah. Usahawan ni dia nak marah kepada klien dia, customer dia. Sama ada customer ni banyak songeh ke, ataupun customer ni terlalu tawar-menawar sampai harga tak logik ke. Alia senaraikan dulu, senarai dulu faktor menyebabkan usahawan tu jadi nak marah kepada customer dia, dan cara kita nak mengawal situasi tersebut, ataupun cara kita nak kawal emosi usahawan tersebut. Sama ada lebih kepada kita
kita hire third party ke untuk kawal ataupun untuk berusaha dengan customer tersebut untuk kita kurangkan kata kadar emosi kita. Sebab kadang-kadang benda ni kita nak mengawal risiko lah. Sebab kalau kita marah kepada customer kita tu, risiko dah akan tinggi kepada bisnes kita. Okey, jadi Alia senaraikan 5 sebab yang menyebabkan usahawan jadi marah kepada customer dia, dan juga cara kita nak kawal emosi marah tu kepada customer. Okey, secara general, secara umum. Okey, itu tajuk untuk Alia. Okey, seterusnya tajuk untuk Noain Akilah. Okey, tajuk anda ialah 5 cara ataupun strategi marketing untuk Facebook Live. Okey, 5 cara strategi marketing untuk Facebook Live. Maksudnya Facebook Live ni sama ada kita nak buat kontes, kita nak buat giveaway. Apa yang menyebabkan cara nak live kita tu menarik ataupun strategi yang kita boleh guna. Okey, jadi Noain akan explain mengenai untuk Facebook Live. Maksudnya macam mana kita nak buat Facebook Live tu supaya strategi kita live tu supaya lebih menarik. Jadi 5 cara. Sama ada kita nak buat kontes ke, contoh kita nak tarik orang datang ramai. Anda boleh tengok cara ini di Facebook ataupun di tempat reality yang mana orang dah pernah buat. Jadi anda boleh applykan balik. Okey, jadi ini adalah tajuk-tajuk di mana anda akan live bersama saya di Instagram. Okey, di mana kita akan jadual untuk live ini masih lagi sama. Okey, saya tak akan ubah sebab takut ada perubahan kemasukan pejabat, terutamanya di Kelantan lah. Mungkin kalau saya ubah jadual balik, mungkin akan efek kepada jadual kemasukan pejabat. Ataupun anda nak live daripada rumah pun tiada masalah, disebabkan risiko COVID ni semakin meningkat. Okey, jadi saya harap anda semua memang still komitmen untuk bersama kita untuk sesi Instagram live ini. Dan paling penting, saya nak anda pastikan selepas anda buat live, anda terus catat. Terus catat mengenai orang kata input yang ada live ini. Okey, sebolehnya dalam e-book tu, ini panduan menulis e-book. Okey, panduan menulis e-book. Okey, yang ni semua orang kena tengok lah. Semua kena tengok panduan menulis e-book. Okey, untuk menuliskan e-book, setiap orang pastikan e-book anda itu anda mulakan dengan tajuk ataupun front page yang utama, muka depan tu. Pastikan ada orang kata wallpaper lah yang best sikit lah untuk orang tengok e-book anda tu. Okey, lepas tu pastikan tulis itu nama anda. Maknanya e-book ni disediakan oleh anda. Okey, contoh oleh Natasai, contoh by Natasai, oleh Natasai. Dan sekurangnya kita tahulah e-book tu disediakan oleh Natasai. Okey, jadi di situ kita akan take note lah bahawasanya, sebab ada satu e-book yang mana SU ke compile kan, dia tidak tulis detail mengenai siapa yang tulis. Jadi ini menyebabkan kita tak tahu siapa penulis e-book tersebut ataupun penulisan daripada siapa. Jadi saya harap setiap anda memang kena tulislah nama setiap orang. Lepas tu SU compilekan satu e-book, dan e-book ini kita akan tengoklah berapa page di akhir kata sesi live ini, dan kita akan jadikan dia sebagai aset di pustaka Avinogo, di mana jika anda ingin print buat buku sekalipun tiada masalah, sebab ini salah satu kata kenangan ataupun ilmu yang anda pernah kongsikan kepada mereka di luar sana. Okey, dan yang paling penting, setiap tajuk yang anda explain ini semestinya orang lain pun akan dapat manfaat. Tapi pastikan e-book anda itu adalah salah satu awak akan explain dalam e-book. Awak kasi betul isi awak dalam e-book. Tapi pada masa yang sama, okey, explanation awak tu berada di Instagram. Okey, berada di Instagram. Jadi apabila berada di Instagram, dia automatik mereka akan tengok balik konten awak di live awak di Instagram, dan akan refer balik ilmu awak tu di e-book. Jadi mungkinlah setengah e-book itu dia tidak jelas penerangan awak di Instagram. Jadi dia rujuk balik daripada e-book. Jadi dia boleh compile kan tu, setengah orang tu dia tak suka membaca. Setengah tu dia suka tengok video, tengok audio kan. Jadi benda tu dia lebih suka tengok video anda untuk explain. Tapi setengah orang tu dia tak minat ataupun dia tak suka, tak jelas penerangan awak dekat Instagram. Dia suka membaca. Jadi benda tu dia boleh guna dua-dua. Jadi saya harap semua e-book anda itu dibuat dengan baik dan kemas.
Dan seterusnya mengenai tajuk ini, saya akan cuba buat tajuk ini setiap minggu awal yang mungkin, kerana minggu ni saya agak lewat lah sebab ada benda yang saya tak dapat nak elak. Okey, saya maaf banyak, minta maaf yang banyak. Jadi insyaAllah pada sesi depan kita akan buat video yang awal supaya anda dapat prepare. Jadi get ready untuk live dalam minggu ni. Okey, setakat itu saja. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.